Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan penulisan ilmiah kumpulan kami yang bertajuk Komunikasi Kontemporari dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Saya Rosalina binti Ramzi dengan memegang kad matrik D201910885862. Baiklah, terus kepada pengenalan. Mahasiswa-mahasiswi merupakan aset penting negara yang akan menerajui dan memimpin negara pada masa hadapan. Mahasiswa yang beretika dan berakhlak mulia merupakan harapan negara untuk mewujudkan keamanan negara. Komunikasi yang baik dan efisien sesama mahasiswa dapat mengelakkan pergaduhan antara satu sama lain, sekaligus dapat menjamin keharmonian negara. Seperti yang sedia maklum, komunikasi merupakan perbuatan merhantar dan menerima mesej daripada seseorang kepada seorang yang lain. Terdapat 3 fungsi komunikasi dalam pendidikan, iaitu pengawasan, pendidikan sosial dan penyampaian informasi. Dalam pada itu, isu komunikasi dalam kalangan mahasiswa di Malaysia hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini. Keadaan ini membimbangkan pelbagai pihak apabila terdapat sesetengah mahasiswa kurang berinteraksi antara satu sama lain disebabkan oleh pelbagai faktor seperti faktor perkauman, hiburan melampau dan pengaruh media massa. Ketiga-tiga faktor ini mendatangkan kesan negatif kepada mahasiswa, masyarakat dan seterusnya kepada negara sekiranya tidak dikawal pada era pasca kemerdekaan ini. Malah, matlamat pendidikan nasional juga tidak dapat dicapai. Oleh hal yang demikian, semua pihak perlulah bekerjasama untuk mengatasi masalah kurangnya komunikasi sesama mahasiswa agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar sekaligus mengukuhkan ikatan perpaduan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sumaya Surya binti Fauzum. Bernombor matrik D201910887802. Saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian. Dalam latar belakang kajian ini, saya akan membincangkan mengapa saya dan kumpulan memilih tajuk Komunikasi Kontemporari dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Sebelum itu, komunikasi menurut Billnes 1975 menyatakan bahawa komunikasi merupakan proses interaksi antara manusia yang melibatkan pertuturan, pertukaran pendapat, gerak isyarat dan simbol. Seperti kita sedia maklum bahawa mahasiswa merupakan aset penting kepada negara. Mereka lah yang menjadi tunjang kepada negara dalam pembangunan negara yang akan datang. Mereka lah yang akan mencorak dan memerintah pentadbiran negara. Oleh itu, pemimpin yang mempunyai komunikasi yang baik dan berkesan amatlah penting. Namun, perkara yang menjadi kebimbangan adalah apabila mereka kurangnya berinteraksi. Kan negara menghadapi masalah kerana apabila kurangnya interaksi berkomunikasi ini, mahasiswa tidak dapat mengeluarkan idea dalam memperkembangkan negara dan masyarakat. Oleh hal yang demikian, komunikasi kontemporari dalam kalangan mahasiswa di Malaysia haruslah dibincangkan dan dikaji secara teliti agar masalah yang dihadapi ini dapat diatasi. Masalah kurang berinteraksi ini harus dibincangkan kerana ianya berpunca daripada pelbagai faktor secara teliti agar masalah yang dihadapi ini dapat diatasi. Masalah kurang berinteraksi ini harus dibincangkan kerana ianya berpunca daripada pelbagai faktor. Antara faktor yang menjadi perbincangan adalah perkauman, hiburan melampau dan pengaruh media massa. Faktor-faktor ini akan memberi kesan negatif kepada mahasiswa untuk terus maju dan bangkit untuk masa depan negara. Sesungguhnya, komunikasi kontemporari yang berlaku dalam kalangan mahasiswa ini boleh mendatangkan pelbagai kesan kepada negara. Oleh hal yang demikian, kerjasama antara satu sama lain dan pelbagai kaedah perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini agar dapat dibendung lebih awal. Hal ini supaya negara tidak menghadapi pelbagai masalah pada masa hadapan dan juga
Mahasiswa juga dapat memberi sumbangan kepada negara dan masyarakat dengan adanya komunikasi dan persefahaman yang baik dan berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alian Tasha binti Muhammad Arifin, pemegang kad matrik D201101087560. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian kumpulan kami yang pertama ialah untuk mengenal pasti punca berlakunya masalah etika dan peradaban dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Awam di Malaysia. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti kesan yang berlaku akibat daripada masalah etika dan penilai peradaban dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Awam di Malaysia. Objektif yang ketiga pula ialah untuk mengetahui cara yang berkesan bagi mengatasi masalah nilai dan peradaban dalam kalangan mahasiswa dan juga mahasiswi di Universiti Awam di Malaysia. Objektif yang keempat ialah untuk memberi pengajaran yang berguna kepada mahasiswa atau mahasiswi Universiti Awam di Malaysia untuk sentiasa menjaga nilai etika dan juga peradaban dalam kehidupan bermasyarakat. Objektif yang terakhir ialah untuk memupuk nilai etika dan juga peradaban dalam kalangan mahasiswa dan juga mahasiswi di Universiti Awam di Malaysia supaya dapat diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua. Saya Nur Ashiti binti Cik Hamzah, pemegang kad matrik D2091087557. Saya merupakan ahli daripada kumpulan 5. Untuk pengetahuan anda semua, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan sebab-sebab kami memilih Universiti Awam sebagai lokasi kajian kami. Untuk pengetahuan anda semua, kumpulan kami telah memilih Universiti Awam yang terdapat di Malaysia sebagai lokasi kajian kami kerana ia amat bersesuaian dengan tajuk kami yang lebih memfokuskan generasi muda pada masa kini. Sebab yang pertama, kumpulan kami memilih Universiti Awam sebagai lokasi kajian kami kerana golongan muda pada masa kini lebih ramai yang menyambung pelajaran ke universiti berbanding tempat lain. Maka, kumpulan kami telah mengambil keputusan untuk membuat kajian terhadap golongan mahasiswa dan mahasiswi di universiti supaya ianya dapat memudahkan dan mempercepatkan urusan kami untuk mengumpulkan data yang tepat. Sebab yang kedua, kumpulan kami telah memilih Universiti Awam sebagai lokasi kajian kami kerana pelajar di universiti terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza. Sebagai contoh, Melayu, Cina dan juga India. Hal ini kerana juga tajuk kajian kami memerlukan data daripada generasi muda yang terdiri daripada pelbagai kaum. Maka, untuk memenuhi kategori kaum tersebut, kami telah memilih Universiti Awam supaya kami tidak perlu membazirkan masa dan tenaga untuk pergi ke lokasi yang berbeza-beza. Malah, ia juga akan lebih memudahkan dan mempercepatkan kajian kami. Sebab yang terakhir, kumpulan kami memilih Universiti Awam sebagai lokasi kajian kami kerana golongan mahasiswa dan mahasiswi lebih tahu dan faham mengenai masalah-masalah yang berlaku dalam golongan remaja pada masa kini. Hal ini kerana juga masalah ini juga banyak yang melibatkan mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Awam. Antara masalah yang kerap kali berlaku dalam golongan mahasiswa dan mahasiswi ialah
keruntuhan akhlak. Faktor utama berlakunya keruntuhan akhlak ialah pengaruh daripada rakan sebaya mereka sendiri. Maka, golongan mahasiswa dan mahasiswi dapat memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada kami. Malah, kami juga akan memperolehi data yang lebih tepat dan juga padat. Itu sahaja daripada saya berkenaan dengan sebab kami memilih Universiti Awam sebagai lokasi kajian kami. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan pembentangan daripada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Izzati binti Romli. Saya akan membentangkan kaedah kajian. Yang pertama ialah rujukan perpustakaan. Semasa menjalankan kajian ini, penyelidik telah menggunakan sumber-sumber daripada bahan-bahan bercetak dan juga bahan-bahan elektronik seperti buku-buku rujukan dan juga sumber-sumber daripada internet. Banyak kajian daripada buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini yang dijalankan telah diselidik oleh penyelidik. Hal ini mendapatkan lebih banyak sumber informasi dan juga maklumat-maklumat tambahan yang boleh dijadikan sebagai bahan input bagi menyempurnakan kajian ini. Seterusnya, penyelidik telah mendapatkan sumber-sumber bercetak seperti buku-buku dan kajian lepas di Perpustakaan Tengku Bainun. Kaedah kajian yang kedua ialah kaedah melalui soal selidik. Kaedah kajian merujuk kepada sesuatu pendekatan yang digunakan untuk mencari jawapan atau penyelesaian kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan kajian ini. Sebanyak 35 borang soal selidik diedarkan berdasarkan objektif yang ingin ditanya kepada responden. Kesemua borang soal selidik telah diedarkan kepada 35 responden yang terdiri daripada mahasiswa dan juga mahasiswi. Kesemua responden telah memberikan kerjasama yang sangat baik untuk menyempurnakan tugasan ini. Seterusnya, borang soal selidik mempunyai beberapa pertanyaan kepada responden dan antaranya dari segi umur, fakulti, semester dan beberapa pertanyaan mengenai kajian ini. Kajian ini menggunakan skala 2 poin iaitu ya ataupun tidak. Pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada 35 orang responden yang mewakili 8.6% dalam kategori umur 22 hingga 24 tahun dan juga 91.4% dalam kategori umur 19 hingga 21 tahun. Sekian, terima kasih. Seterusnya, beralih kepada perbincangan dan analisis data. Yang pertama, dari segi perkauman. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai masyarakat seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan mahasiswa yang berilmu dan berintelektual, tetapi pada masa yang sama, pendidikan juga merupakan satu medium atau platform untuk membina perpaduan. Kewujudan kepelbagaian kaum mendorong kepada perbezaan alat komunikasi iaitu bahasa pengantar yang dipertuturkan dalam kehidupan seharian. Keadaan ini menyebabkan setiap bangsa lebih suka bergaul dengan bangsa sendiri. Fenomena ini turut berlaku dalam kalangan mahasiswa di Malaysia apabila pelajar Melayu hanya bergaul dalam pelajar Melayu, pelajar Cina sesama mereka dan pelajar India dalam lingkungan mereka sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa tahap integrasi antara kaum masih rapuh walaupun Malaysia sedang giat membangun. Berdasarkan kajian yang dijalankan, 67.6% responden bersetuju bahawa sikap anti kaum masih wujud dalam kalangan mahasiswa pada masa kini. Sikap mementingkan diri sendiri dengan tidak mengendahkan kaum lain merupakan satu punca yang mendorong kepada anti perkauman. Seperti yang kita ketahui, rusuhan kaum 13 Mei 1969 meninggalkan kenangan pahit kepada semua kerana ramai yang tercedera dan terbunuh. Fenomena ini dapat dielakkan daripada terus berlaku apabila terdapat integrasi yang utuh antara kaum. Integrasi antara kaum juga menjadi asas pembinaan bangsa Malaysia. Oleh itu, sikap
saling memahami serta menerima kepelbagaian etnik dan budaya seharusnya menjadi amalan setiap mahasiswa agar mampu melahirkan mahasiswa yang berpekerti mulia sekaligus mengukuhkan lagi pergaulan. Sikap perkauman dalam kalangan mahasiswa meninggalkan kesan negatif kepada diri, masyarakat dan negara. Keamanan negara akan terjejas apabila berlaku resis perkauman. Berdasarkan kajian yang dijalankan, 94.3% responden bersetuju bahawa sikap perkauman dalam kalangan mahasiswa dapat menggugah kesejahteraan negara. Sikap perkauman menyebabkan mahasiswa kurang bekerjasama antara satu sama lain. Contohnya, ketika pembahagian tugasan berkumpulan, mereka lebih cenderung untuk memilih ahli kumpulan masing-masing berdasarkan jenis kaum dan bangsa. Kesannya, komunikasi sesama mereka akan terjejas dan amalan sebegini akan memburukkan imej negara apabila diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Malaysia akan dipandang rendah oleh negara-negara lain apabila mahasiswa yang akan menerajui negara pada masa hadapan bersikap resis perkauman dan tidak bersatu padu. Dalam pada itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi mengurangkan isu perkauman dalam kalangan mahasiswa di peringkat Menara Gading. Aktiviti yang melibatkan penlibatan ramai seperti sukan dan hari kurikulum dapat dilakukan sebagai inisiatif awal untuk menggalakkan kerjasama dan meningkatkan komunikasi dalam kalangan mahasiswa. Sebanyak 82.9% responden bersetuju bahawa aktiviti gotong royong membersihkan kawasan universiti dan kolej kediaman dapat mengurangkan resis perkauman. Hal ini disebabkan oleh semangat kekitaan yang erat tanpa mengira bangsa, kaum dan agama dapat diwujudkan apabila mereka bekerjasama dalam satu kumpulan. Lain daripada itu, pihak universiti juga boleh mengadakan kempen Cintakan Keamanan Negara secara besar-besaran yang mana bukan sahaja melibatkan mahasiswa tetapi turut melibatkan komuniti sekeliling. Pelbagai aktiviti yang menarik seperti pertandingan nyanyian dan drama pendek yang berunsurkan keamanan dan keharmonian dapat diadakan sepanjang kempen tersebut. Hal sedemikian dapat mengurangkan sikap perkauman apabila mereka saling bekerjasama dan bantu-membantu untuk memenangi acara yang dipertandingkan. Pada masa yang sama, kesedaran mengenai pentingnya tahap integrasi yang tinggi antara kaum dapat dipupuk. Jelaslah bahawa sikap perkauman perlu dielakkan agar proses pembelajaran di universiti berjalan lancar sekaligus dapat melahirkan mahasiswa yang berakhlak mulia, beretika dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Farhanis binti Tengku Yusof. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan tugasan saya iaitu mengenai perbincangan dan analisis data. Tugasan yang saya buat ialah mengenai hiburan melampau. Pada era globalisasi ini, tidak dapat dinafikan lagi bahawa sumber hiburan amat mudah diperolehi dengan hanya menggunakan hujung jari saja dengan menggunakan teknologi yang sedia ada sekarang seperti komputer, telefon bimbit dan lain-lain lagi. Kemudahan yang diperolehi dengan menggunakan hujung jari ini boleh menyebabkan hiburan yang melampau dalam kalangan masyarakat terutamanya mahasiswa jika tidak dibendung dari awal lagi. Hiburan ini meliputi skop yang sangat luas untuk dikategorikannya. Antaranya ialah hiburan melalui muzik, filem, tarian, games dan pelbagai lagi hiburan lain. Mahasiswa di Malaysia masa kini lebih menjerumus atau berminat menggunakan masa yang terluang dengan menggunakan hiburan apabila memerlukan ketenangan. Namun, mereka haruslah pandai mencari masa untuk melakukan hiburan agar pelajaran tidak akan terabai. Hiburan melampau ini juga sering dikaitkan dengan golongan remaja, terutamanya golongan pelajar, kerana golongan ini mudah cenderung ke arah perkara yang tidak sihat. Golongan ini mudah untuk mencuba sesuatu perkara yang baru tanpa memikirkan kebaikan dan keburukan hiburan yang mereka lakukan kerana mereka hanya memikirkan keseronokan semata-mata.
Terdapat pelbagai punca berlakunya hiburan yang melampau dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Antaranya ialah disebabkan kurangnya didikan agama dan nilai murni dalam kalangan mereka serta kurangnya bimbingan dan perhatian daripada ibu bapa. Hal ini terjadi kerana keadaan mereka yang jauh daripada ibu bapa dan keluarga menyebabkan mereka tidak takut untuk melakukan pelbagai perkara untuk memberikan hiburan dan kepuasan kepada diri sendiri. Berdasarkan kajian yang dijalankan, 94.3% responden bersetuju bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa berpunca daripada hiburan melampau pada masa kini. Selain itu, terdapat tayangan-tayangan filem Barat dan Hindustan yang menolak unsur-unsur ketimuran yang sebati dalam jiwa masyarakat. Tayangan seperti adegan-adegan lucah yang ditayangkan hanyalah sebagai hawa mata bagi mereka. Jadi, apabila filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan ini akan menyerustai dan atas pujian mereka. Dengan ini, wujudlah budaya PAN bertindak di telinga kiri bagi lelaki, seks bebas dan lebih dahsyat lagi, perbuangan bayi yang semakin berleluasa. Jelaslah bahawa tayangan yang dipertontonkan telah diikuti oleh mereka sehingga berlakunya peningkatan gejala sosial dalam kalangan remaja khususnya. Sikap ibu bapa yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak juga turut menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa kerana mereka merasakan tiada sokongan dan pemahaman daripada keluarga terhadap jiwa dan tren mereka. Ini menyebabkan mereka semakin lalai dengan keseronokan yang diciptakan mereka. Hiburan yang melampau dalam kalangan mahasiswa di Malaysia haruslah dibendung untuk mengelakkan perkara ini semakin serius. Oleh itu, pihak-pihak universiti haruslah memainkan peranan yang penting untuk memberi kesedaran kepada mereka mengenai masalah dan keburukan yang akan menimpa jika terlibat dengan perkara tersebut. Malah, pihak-pihak lain juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam membendung masalah hiburan melampau dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Hal ini kerana mereka merupakan pelapis negara yang akan menerajui negara pada masa hadapan. Jika perkara ini tidak dibendung dari awal, sudah pastilah negara akan kehilangan pemimpin negara yang berwibawa pada masa hadapan untuk memerintah negara. Oleh itu, undang-undang di Malaysia haruslah diperketatkan bagi mengelakkan golongan remaja pada masa kini terlibat dalam hiburan melampau. Kesimpulannya, terdapat pelbagai keburukan dan implikasi yang negatif melalui hiburan melampau, termasuklah merosakkan agama, bangsa dan budaya Melayu itu sendiri. Bagi remaja yang asyik dalam hiburan, implikasinya amat membimbangkan agama dan negara pada masa yang akan datang. Oleh itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka supaya menjadi generasi pelapis yang berguna pada suatu hari nanti, iaitu dengan cara ibu bapa perlu memantau keadaan anak-anak mereka agar tidak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti hiburan melampau. Malah, pelbagai pihak perlulah berganding bahu untuk memikirkan penyelesaian masalah yang dihadapi bagi membendung masalah ini daripada berterusan. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Siti Syahira binti Ismail, pemegang kad matrik D2019108760. Saya akan meneruskan perbincangan dan analisis data yang ketiga, iaitu media massa. Komunikasi kontemporari dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi berpunca daripada media massa. Dalam konteks komunikasi massa, mesej ditransmisikan menerusi saluran tertentu. Secara ringkasnya, media massa terdiri dari media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak ialah surat khabar, majalah dan buku-buku, manakala media elektronik meliputi radio dan rakaman televisyen serta komputer. Dengan adanya perantara media, mesej dapat disalurkan kepada khalayak dengan meluas. Media massa merupakan pengganda maklumat yang berpotensi untuk menyalurkan maklumat kepada orang lain semampunya, seolah-olah membentuk jaringan maklumat yang dikagumi.
Berdasarkan kajian yang dijalankan, 100% responden bersetuju bahawa media massa mempengaruhi akhlak seseorang remaja, terutamanya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini. Hal ini kerana media massa merupakan salah satu alat komunikasi yang penting untuk mendapatkan maklumat. Dengan adanya media massa, maklumat-maklumat dapat diakses dengan mudah dan lebih pantas. Komunikasi kontemporari dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi berkesan daripada tayangan filem barat menyebabkan keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi merupakan salah satu masalah sosial di Malaysia. Keruntuhan akhlak bermaksud pelbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Berdasarkan kajian yang dijalankan, sebanyak 91.94% responden bersetuju bahawa tayangan filem barat menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Perkara ini berlaku apabila mahasiswa dan mahasiswi terjebak dengan tayangan-tayangan filem barat yang ditayang dalam media sosial, iaitu melalui media cetak maupun media elektronik seperti surat khabar dan televisyen. Filem-filem yang ditayangkan tidak ada penapisan filem daripada pihak produksi dan mengandungi unsur-unsur negatif. Hal ini dikatakan akhlak remaja dipengaruhi oleh media massa kerana salah satu akibatnya mereka akan meniru aksi yang ditayangkan sehingga menyebabkan berlaku perkara-perkara yang buruk kepada diri mereka sendiri seperti terlibat dengan gejala jenayah dan tidak mempunyai keimanan dalam diri sehingga menyebabkan agamanya terpesong. Media massa juga boleh menyebabkan maklumat-maklumat negara menjadi mudah tersebar serta mudah digodam oleh pihak luar secara tidak langsung. Semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani isu pengaruh buruk oleh media massa dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Sebanyak 94.3% responden yang bersetuju dengan penerapan nilai murni dalam sesebuah filem atau drama dapat mengatasi masalah buruk dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Isu berkaitan mahasiswa dan mahasiswi ini juga perlu diberi penekanan kerana bangun dan jatuhnya sesebuah negara adalah bergantung kepada bagaimana badan-badan kerajaan dan juga bukan kerajaan memainkan peranan mereka dalam cara mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi ini. Sebagai contoh, pihak berwajib ini perlu mengenakan tindakan undang-undang kepada pihak yang bertanggungjawab. Salah satu daripadanya ialah peranan pengarah filem yang perlu membuat penerapan nilai murni dalam sesebuah filem atau drama. Jika sesebuah filem mengandungi nilai-nilai murni dan unsur-unsur yang positif, sudah pasti filem-filem ini dapat mendorong mahasiswa dan mahasiswi ke arah kebaikan. Secara tidak langsungnya, perkara ini tidak lagi menyebabkan ramai mahasiswa dan mahasiswi mudah terpengaruh dengan gejala sosial dengan gejala yang tidak baik sehingga meruntuhkan akhlak mereka. Jelaslah bahawa dengan adanya penerapan nilai-nilai murni ini dalam sesebuah filem yang ditayangkan melalui media massa dapat membentuk sesebuah akhlak mahasiswa dan mahasiswi yang baik serta dapat melahirkan kalangan mahasiswa dan mahasiswi yang terulung untuk menjadi pemimpin kepada sesebuah negara agar negara menjadi lebih maju dan berwawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syairah Hafni binti Pak Rifin berpegang nombor matrik D20191087587587. Saya akan membuat kesimpulan mengenai penulisan ilmiah yang bertajuk Komunikasi Temporari.
Kesimpulannya, faktor perkauman, media massa dan hiburan melampau memberi impak yang besar dalam kalangan mahasiswa di universiti. Kita dapat lihat di mana banyak masalah akan timbul ekoran tidak wujudnya persepakatan padu di antara kaum. Sejak negara kita mencapai kemerdekaan 59 tahun lalu, banyak cabaran dan dugaan yang telah dilalui oleh negara dan yang paling utama di antaranya adalah mewujudkan perpaduan di dalam kalangan yang pelbagai ini. Jadi faktor-faktor ini menjejaskan isu perkauman sesama mahasiswa dan mahasiswi. Dari segi hiburan melampau, kita dapat lihat bahawa bentuk-bentuk hiburan yang menjadi kegemaran remaja sekarang adalah bermain permainan video, melayari internet, bersosial seperti melepak, merempik dan lain-lain. Yang paling ketara, remaja zaman sekarang tidak boleh berenggang dengan telefon bimbit. Bagi mereka, telefon bimbit seperti nyawa mereka. Yang merisaukan adalah cara penggunaan gadget. Daripada penggunaan telefon bimbit dan internet yang berterusan, mereka terdedah dengan pelbagai perkongsian yang tidak senonoh. Jadi hal ini akan menjejaskan pergaulan antara mereka sesama mahasiswa kerana mereka hanya tertumpu kepada hiburan, malah meninggalkan benda-benda yang penting seperti belajar secara berkumpulan. Selain itu, dari segi perkauman, kita dapat lihat apabila mahasiswa atau mahasiswi tidak bergaul dan ia akan menjadikan mereka tidak sefahaman dan sukar untuk menerima pendapat antara satu sama lain. Oleh itu akan timbul masalah antara kaum. Sepatutnya mereka berada di peringkat universiti, mereka lebih mudah untuk bergaul dengan pelbagai kaum dan saling menerima pendapat yang berlainan. Tetapi disebabkan sikap perkauman yang melampau, mereka hanya bergaul sesama kaum mereka sahaja. Seterusnya, dari segi media massa pula, kita dapat lihat apabila mahasiswa dan mahasiswi aktif melalui media massa mereka dan mudah untuk terjebak dalam pelbagai perkara. Contohnya, Facebook dan Instagram jika disalahgunakan, ia akan memberi kesan yang buruk. Mereka juga akan kurang bergaul dengan rakan-rakan yang lain kerana terjebak dengan populariti sekarang. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan masalah hiburan melampau dan isu perkauman dari terus berleluasa. Ibu bapa dan pihak berkuasa juga perlu memberikan penekanan dalam aspek keagamaan untuk mendidik mahasiswa dan mahasiswi supaya tidak terus terjerumus dalam perkara yang mendatangkan impak yang buruk.